Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semuis dan rakan-rakan sekalian. Saya Aqlal Syahmi bin Sufyan, nomor metrik D2023110860. Saya akan mewakili kumpulan saya untuk membentangkan mini kajian yang kami telah buat. Tajuk mini kajian kami adalah kesan praktis mental terhadap kemahiran pemain catur. Okey, pengenalan untuk kajian kami merujuk kepada teknik psikologis menggunakan visualisasi mental untuk meningkatkan prestasi dalam pelbagai bidang. Selain itu, praktik ini menggunakan imajinasi untuk membuat atau mengulangi pengalaman dalam fikiran seseorang tanpa rangsangan fizikal. Okey, imaginary ialah proses mental yang mencipta gambaran atau pengalaman dalam fikiran tanpa adanya sumber nyata. Selain itu juga, teknik ini untuk mempersiapkan mental, meningkatkan konsentrasi dan memikirkan tentang prestasi yang terbaik. Dan konsep gambaran telah digunakan dalam pelbagai budaya dan konteks, termasuklah dalam amalan meditasi dan keagamaan. Okey, terdapat beberapa objektif dalam kajian ini. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti teknik praktis mental dalam meningkatkan kualiti pemain catur. Yang kedua, untuk mengkaji keberhasilan teknik imaginary dalam meningkatkan prestasi permainan catur. Terus kepada metodologi. Dalam metodologi ini ada 3: reka bentuk kajian, peserta kajian, intervensi. Okey. Untuk reka bentuk kajian, dalam reka bentuk kajian ini, peserta terdiri daripada 3 pemain catur pemula, iaitu 2 kumpulan intervensi dan 1 kumpulan kawalan. Okey, pemain catur akan dinilai dengan melawan AI untuk permainan catur secara digital. Okey, dalam reka bentuk kajian ini, kami akan mengkaji dari segi ujian pra, ujian pasca dan ujian pengekalan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada peserta kajian. Peserta kajian ini terdiri daripada 3 pemain pemula dalam sukan catur yang belum pernah menyertai mana-mana perlawanan rasmi. Okey, seterusnya untuk intervensi. Intervensi bagi kumpulan guided imagery ialah pemain akan berlatih bermain catur melawan AI dengan bantuan daripada pemain catur amatur untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Okey. Intervensi bagi kumpulan self-directed imagery pula, pemain akan berlatih seorang diri tanpa bantuan pelatih, di mana dia hanya akan berlatih melawan AI sahaja. Selain itu, intervensi bagi kumpulan kawalan adalah pemain akan diberikan masa yang sama dalam membuat persediaan sendiri sebelum membuat post-test. Baik, untuk prosedur kajian ini, 3 pelajar berumur 21 tahun iaitu pemain pemula catur akan diuji melawan AI pada aras muda. Murid akan dibahagikan kepada kumpulan iaitu guided imagery, self-directed imagery dan kumpulan kawalan. Setelah selesai ujian pra, pemain akan diberikan masa selama 3 hari untuk menjalankan latihan. Untuk guided imagery, seorang pelatih dan jadual latihan akan diperuntukkan. Manakala untuk self-directed imagery, hanya jadual latihan sahaja dan tiada pelatih akan disediakan. Bagi kumpulan kawalan pula, pemain tersebut akan diberikan masa yang sama dan diberikan kebebasan untuk melakukan apa sahaja sepanjang waktu yang diperuntukkan. Setelah latihan 3 hari, pemain-pemain akan diuji semula untuk ujian pasca. Semua keputusan ujian akan direkodkan dan selepas ujian, pemain akan diberikan masa selama 3 hari lagi untuk ujian pengekalan.
Data yang diperolehi daripada ketiga-tiga ujian ini akan dikaji bagi membantu dalam kajian lapangan. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah aplikasi permainan Cato, iaitu Real Chess 3D, jam randek dan juga iPad. Okey, kita teruskan kepada dapatan kajian. Okey, ini adalah hasil dapatan kajian yang kami perolehi daripada ujian yang kami buat sebelum ini. Okey, dan seterusnya kita akan pergi kepada perbincangan. Okey, hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa pemain dalam kumpulan Great Imagery menunjukkan peningkatan prestasi untuk Great Imagery jauh lebih baik daripada pemain dari kumpulan Self-Directed Imagery dan kumpulan kawalan. Okey, kita dapat lihat bahawa pemain dalam kumpulan Great Imagery semasa ujian pra, pemain tersebut mengambil masa selama 8 minit 47 saat dan berakhir dengan kekalahan. Setelah diberikan intervensi, pemain tersebut mampu untuk mencatat masa 3 minit 38 saat dengan kemenangan. Teknik Great Imagery membantu pemain ini dalam meningkatkan fokus dan pemain tersebut untuk membuat keputusan dengan lebih pantas dan cekap. Okey, kemudian bagi pemain kumpulan Self-Directed Imagery pula, pemain ini mencatat masa selama 3 minit 35 saat tetapi berakhir dengan seri pada ujian pra. Pada ujian pasca pula, pemain ini memerlukan masa selama 2 minit 58 saat sahaja dan memperoleh kemenangan. Untuk ujian pengekalan pemain ini pula, dia mencatat masa selama 3 minit 31 saat untuk menamatkan pemain dengan kemenangan. Okey, dalam konteks ini, pemain ini dikira mempunyai prestasi yang bagus, tetapi teknik Self-Directed Imagery yang digunakan tidak menampakkan perbezaan yang ketara di antara ujian pra dan pasca berbanding dengan pemain kumpulan Great Imagery. Tidak dinafikan bahawa setiap individu mempunyai tahap kepekaan yang berbeza dan pemain ini lebih peka terhadap keadaan dalam permainan berbanding pemain lain. Okey, seterusnya kita akan bahas mengenai pemain kumpulan kawalan. Okey, kumpulan kawalan, pemain ini tidak ditekankan untuk melakukan latihan dan jadual latihan oleh pengkaji. Pada ujian pra, pemain ini mengambil masa selama 4 minit 48 saat dan berakhir dengan seri. Sebab itu, untuk ujian pasca pula, pemain ini mencatat masa selama 5 minit 12 saat dengan kekalahan. Dan untuk ujian pengekalan yang dijalankan oleh pemain ini, masa yang diambil untuk menamatkan permainan adalah 6 minit 39 saat. Dan di sini kita dapat lihat bahawa pemain dari kumpulan kawalan ini tidak menunjukkan sebarang perbezaan yang baik dalam prestasinya. Walaupun pemain ini memenangi permainan pada ujian pengekalan, dia memerlukan masa yang sangat lama untuk menamatkan perlawanan berbanding pemain dari kumpulan yang lain. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada kesimpulan. Kesimpulan untuk kajian ini, skor dinilai berdasarkan pemerhatian pengkaji sebelum dan selepas intervensi dijalankan terhadap pemain-pemain tersebut. Okey, kesimpulannya, teknik Great Imagery mempunyai kesan yang lebih baik berbanding teknik Self-Directed Imagery. Ini dikatakan sedemikian kerana teknik Great Imagery ini tidak hanya menggunakan simulasi AI, tetapi mempunyai pelatih dalam membantu sisi latihan pemain. Manakala, bagi Self-Directed Imagery, pemain hanya berlatih sendiri dengan bantuan simulasi AI tersebut. Jadi, dengan adanya pelatih yang berpengalaman dalam memberikan tunjuk ajar, kita dapat lihat perbezaan di antara pemain yang berlatih dengan bantuan pelatih dan pemain yang tidak mempunyai pelatih. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.